sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli. Kami bawakan berita yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda. Dan pastinya buat warga Lembah Kelang dan di kawasan-kawasan lain yang dikenakan PKPB sebelum ini, kini boleh merentas negeri dan juga merentas daerah. Itu antara tumpuan dan pastinya berita baik buat semua orang yang kami bawakan laporannya di astroawani.com selepas sidang khas pada Jumaat daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam yang dikatakan rentas negeri dan daerah dibenarkan di seluruh negara kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 7 Disember dan katanya keputusan tersebut daripada itu katanya bersetuju sekatan rentas daerah dan negeri di seluruh negara akan dibenarkan kecuali bagi kawasan PKPD dan ini akan bermula pada 7 Disember esok dan beliau juga kata dalam sidang khas itu bersetuju semua kenderaan dibenarkan membawa penumpang mengikut jumlah kapasiti tempat duduk kenderaan masing-masing. Sebelum ini kita lihat hanya 2 orang yang dibenarkan dalam satu kenderaan, kemudian dibenarkan sehingga 3 dan kini dibenarkan semaksimum yang mungkin dalam kenderaan mengikut kesesuaian dan kapasitinya dan juga dibenarkan merentas negeri dan daerah kecuali di kawasan yang dikenakan PKPD. Ini berita baik. Kita tahu bahawa PKPB ramai yang terkesan bukan saja dari sudut pekerjaan, pastinya ada kesannya juga, tetapi dari sudut sosial ramai yang terpaksa berpisah daripada ahli keluarga mereka. Ini pastinya berita baik dan kita menjangkakan esok pasti ramai yang berpusu-pusu nak berjumpa dengan ahli keluarga, rakan-rakan mungkin balik kampung, mereka yang dah terasing dan terpaksa separate untuk sekian lama sejak kita kembalikan PKPB dalam gelombang ketiga ini. Saya kira dalam 2 bulan sudah kita bagi penduduk di sekitar Lembah Kelang ni sudah pun kita tahu sudah pun dikuatkuasakan dengan PKPB ini sendiri. Namun bila bercakap mengenai rentas negeri dan juga rentas daerah walaupun dibenarkan bermula pada esok dan kita masih lagi dikuatkuasakan ataupun sekitar Lembah Kelang ini penguatkuasaan bagi PKPB itu masih lagi berjalan dan di mana kata daripada Menteri Kanan Keselamatan ini 3 ataupun PKPB di Kuala Lumpur, Selangor yang dijadualkan tamat pada hari ini telah pun dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 20 Disember ini. Dan bagaimanapun kata beliau 3 daerah di Selangor iaitu Sabak Bernam, Hulu Selangor dan juga Kuala Selangor diumum Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan sehingga 30 Disember. Begitu juga dengan Putrajaya dan juga Labuan semalam melalui satu pengumuman yang dijalankan yang dilakukan sendiri oleh Menteri Kanan Keselamatan. Dan ini menunjukkan bahawasanya kita masih lagi dalam tempoh pergerakan bersyarat di mana perlu ada SOP-SOP yang perlu diikuti dan sebagainya. Dan bercakap mengenai PKPB ini walaupun kita dibenarkan untuk merentas negeri, merentas daerah. Jadi kerajaan sebenarnya sedang pun mengkaji kebenaran lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti pelancongan dibenarkan. Dan apa yang dikatakan oleh kerajaan akan mengkaji aktiviti pelancongan termasuk kemungkinan membuka lebih banyak sektor kesusulan keputusan membenarkan rentas daerah dan juga negeri di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula daripada esok, Naila. Ya, tapi sebelum kita lihat kepada laporan mengenai penelitian kerajaan terhadap aktiviti pelancongan dan juga work from home, bekerja dari rumah, kita nak saksikan apa yang diputuskan dalam Majlis Keselamatan Negara semalam. Pasti ramai yang masih confused. Ada kawasan tertentu masih ada PKPB, ada yang telah ditamatkan sehingga bila. Kita nak saksikan infografik yang kami sediakan tentang PKPB fasa baru ini. Kita saksikan.
Baik, keputusan mengenai PKPB ini pastinya menjadi tumpuan orang ramai. Kita lihat pada muka depan akhbar New Sunday Times hari ini. Saya kira betul-betul menggambarkan semangat festiviti yang kita ada pada hujung tahun, pada akhir tahun ini, pada sambutan Christmas dan juga cuti lama pada hujung tahun. Finally free from tomorrow, interstate and interdistrict travel is allowed except for areas under EMCO and no longer any vehicle passenger limits, despite the fact that the CMCO is still being enforced in most parts of Klang Valley and Sabah. The authorities, however, urge that Malaysians need the new norms. Jadi kita perlu belajar di sini hidup bersama dengan virus COVID-19, hidup dengan norma-norma baharu. Kita tak boleh nak kekal lama-lama bawah PKPB ataupun PKP kerana kita tahu banyak kesan kepada ekonomi. Kalau kita lihat muka depan berita harian juga, Hafizi. Dan apa di muka hadapan berita harian anda dapat saksikan di paparan skrin anda adalah tumpuan kepada SOP, tiada sekatan perjalanan. Kita telah pun perincikan sebentar tadi, iaitu orang ramai dibenarkan untuk melintas daerah dan juga negeri tanpa perlu mendapatkan kebenaran polis bermula daripada esok, kecuali kawasan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Dan itu kata daripada Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan apabila rentas negeri dan juga rentas daerah dibenarkan, dan itu merupakan salah satu daripada SOP daripada PKPB. Jadi dengan ada kelonggaran diberikan dalam PKPB ini bermakna kita akan menumpukan pula kepada apakah SOP-SOP yang masih lagi perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia melihat kepada pelaksanaan PKPB di beberapa negeri yang masih lagi berlangsung pada sekarang ini. Ya, dan dengan pengumuman ini juga pastinya ramai yang bukan saja plan nak balik kampung, tapi pasti ramai juga plan nak mula melancong semula. Ramai yang dah terpaksa duduk di rumah, tak boleh nak rentas daerah, rentas negeri. Jadi ini berita baik, pasti ramai yang excited nak travel lepas ni. Tapi apa yang dikatakan juga dalam masa yang sama, kerajaan akan mengkaji dahulu kebenaran aktiviti pelancongan, termasuk kemungkinan membuka lebih banyak sektor susulan keputusan membenarkan rentas daerah dan negeri. PKPB ini bermula Isnin, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika ini beberapa kawasan pelancongan masih tidak dibuka dan perkara itu akan dibincangkan bersama dengan Kementerian Pelancongan. Kalau kita lihat contohnya, beberapa kawasan masih kita tidak buka, sektor yang dibenarkan akan diumumkan kerana di bawah PKPB ada aktiviti dibenar dan pelancongan ini boleh jadi sosial ataupun ekonomi. Jadi kita lihat dah lama sebenarnya kita ada PKP sejak Mac lalu, tapi sehingga kini masih ada lagi aktiviti pelancongan yang tidak dikategorikan lagi sama ada sosial atau ekonomi, dan ini mendatangkan kesan kepada sektor pelancongan itu sendiri. Mereka kita tahu baru saja minggu lepas kita menghubungi beberapa pengusaha bas mendengarkan realiti keluhan mereka. Jadi katanya contoh kalau melibatkan pengusaha bas, ia akan jadi aktiviti ekonomi, dan kalau individu boleh jadi aktiviti sosial. Jadi sedang bincang dengan Kementerian Pelancongan. Seperti biasa kita dengar, kerajaan akan teliti SOP, akan teliti kategori aktiviti ekonomi ataupun sosial. Jadi kita harap keputusan ini dapat kita lihat dalam masa yang terdekat apabila fasa baru PKPB akan bermula esok. Jadi ramai yang pasti ingin tahu apa SOP dalam fasa baru ini. Dan bercakap mengenai banyak negeri-negeri yang telah tidak lagi dikuasakan dengan PKPB dan mereka telah pun beralih kepada PKP pemulihan, dan dengan adanya kelonggaran diberikan oleh kerajaan untuk rentas negeri dan juga rentas daerah. Jadi kerajaan juga nampaknya akan membincangkan semula mengenai arahan bekerja daripada rumah. Dan sebelum ini kita dengar sejak daripada PKPB, terutama di Lembah Kelang, 3 negeri di Lembah Kelang ini, banyak yang mula bekerja daripada rumah, dan itu antara saranan daripada kerajaan. Ada peratusannya sendiri yang boleh bekerja di pejabat dan yang selebihnya akan bekerja daripada rumah. Dan kita melihat kepada kluster-kluster yang wujud di sekitar Lembah Kelang ini, kebanyakannya daripada kluster-kluster di tempat kerja. Jadi semestinya satu SOP yang lebih komprehensif secara menyeluruh dan sebagainya perlu diperhatikan untuk kita dalam masa yang sama kita memberikan kelonggaran, tapi kita juga ingin menjaga kesihatan rakyat ini semua. Mungkin kita nak dengarkan apa sedikit kata daripada Menteri Kanan Pertahanan melihat kepada perbincangan semula arahan bekerja daripada rumah susulan kebanyakan negeri yang mula menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan beliau. Saya tahu keputusan kita bincang semalam, kita tak bincang lagi tentang work from home. Kalau kita tengok sekarang ni dah tak banyak kawasan yang kita kenakan PKPB. Kalau ikutkan negeri, hanya satu saja yang secara keseluruhan, iaitu wilayah persekutuan. Satu saja. Kalau kita tengok Selangor,
walaupun kita kata seluruh Selangor masih PKPB, tapi ada beberapa daerah tadi yang saya umumkan dah terkeluar. Jadi ada 4 daerah dah tidak dikenakan PKP. Jadi sekarang ni semakin luas kawasan PKPP tersebut. Jadi mungkin perkara ni akan dibincangkan sama adakah ada lagi keperluan untuk work from home, kerja daripada rumah, ataupun sekarang ni saya sudah come back kepada PKPP, boleh bekerja di pejabat semula. Tapi ini akan dibincang dengan KPPA, Perkhidmatan Awam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan juga mungkin MITI juga, kerana swasta dan industri di bawah MITI. Kita akan bangkitkan sekali lagi. Jangka bila dapat keputusan itu? Kita akan mesyuarat lagi pada hari Isnin. Mungkin hari Isnin saya akan bangkitkan beberapa perkara yang belum mendapat jawapan tadi, saya akan bangkitkan pada hari Isnin. Jadi kita akan terus ikuti apa pengumuman kerajaan berhubung SOP yang lebih terperinci berhubung beberapa aspek sektor pelancongan dan juga work from home. Kami faham pasti ramai yang sudah pun mula perancangan untuk mula merentas negeri dan daerah. Mungkin Hafizi sendiri dah mula beli tiket untuk rancang pelancongan pada akhir tahun ini? Ya, tiket-tiket tu mungkin kita akan beli selepas ini, tapi kita nak fokus kepada isu COVID dulu, Laila. Okay. Dan dalam masa yang sama pastinya dengan PKPB, berita yang baik, tapi dalam masa yang sama apa yang juga disarankan di sini, kes positif COVID-19 masih lagi berada pada angka yang tinggi. Masih lagi 4 digit kita saksikan semalam dalam 24 jam. 1,123 kes baru yang direkodkan dengan 4 lagi kematian. Ini menjadikan jumlah kes positif yang telah direkodkan dalam negara adalah sebanyak 71,359, telah pun melepasi angka 70,000 itu. Dan katanya dalam masa yang sama 1,143 kes pula direkodkan telah pun sembuh, menjadikan jumlah kes yang telah sembuh sepenuhnya sebanyak 60,204 kes. Dan kita lihat Lembah Kelang sekali lagi melaporkan jumlah kes harian sebanyak 490 kes, iaitu 43.6%. Sabah kedua pula melaporkan jumlah kes harian tertinggi dengan 391 kes, 34.8%, diikuti oleh Kuala Lumpur 265. Jadi kita lihat kawasan-kawasan seperti di Lembah Kelang telah pun dilonggarkan rentas negeri daerah dan juga jumlah penumpang dalam kenderaan, tetapi kes harian masih lagi tinggi. Jadi bermaksud kita perlu masih lagi berwaspada, Fizi. Dan dalam pengumuman daripada KP Kesihatan, kita dapat saksikan setiap hari ada saja kluster-kluster yang telah pun ditemui ataupun berjaya dikesan oleh KKM sendiri. Dan semalam juga nampaknya terdapat lagi 4 kluster baru telah pun direkodkan. Dan ini kata daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham, sebanyak 4 kluster baru dilaporkan pada Sabtu, menjadikan keseluruhan kluster-kluster yang ada di Malaysia pada ketika ini adalah 385 kluster. Namun apa yang diberitahu beliau, 198 daripada kluster berkenaan telah pun diisytihar tamat. Dan katanya 4 kluster baru yang telah pun dikesan iaitu melibatkan kluster Batu Tiga menempatkan daerah Tawau dan juga kluster Jalan Domis di daerah Penampang Kota Kinabalu dan Tongot di Sabah, dan 2 lagi kluster Andalas melibatkan daerah di Kelang, Selangor, dan kluster Tapak Bina Bulatan melibatkan daerah Ceras, Titiwangsa, Lembah Pantai di Kuala Lumpur. Dan itu antara perincian mengenai kluster-kluster. Dan adalah banyak lagi perkembangan mengenai daripada sidang media daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, tapi kita nak lihat apa antaranya intipati yang penting juga dalam sidang media berkenaan. Kita saksikan ini.
Baik, melihat kepada situasi COVID-19 dalam negara, pelbagai risiko yang masih lagi kita perlu titik beratkan di sini, antaranya apabila berhubung kait dengan isu banjir, di mana masih lagi beberapa kawasan di pantai timur merekodkan banjir dan juga mangsa banjir di pusat pemindahan sementara masih lagi ada banyak, tetapi ini kita nak lihat sebenarnya banjir pada tahun ini sebenarnya dilihat agak unik dan sukar dijangka berikutan cuaca hujan lebih tertumpu di kawasan pesisir pantai berbanding kawasan hulu berdalaman seperti lazimnya. Itu perkongsian daripada Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman berkata julat taburan hujan terlalu tinggi menyebabkan aliran air tidak boleh turun ke laut kerana bertembung dengan fenomena air pasang hingga mengakibatkan beberapa kawasan rendah di pesisir pantai ditenggelami air. Ini antara risiko yang dihadapi mereka yang tinggal, pastinya mereka yang lebih-lebih lagi yang tinggal berhampiran dengan kawasan pesisir pantai, lagi-lagi dengan risiko ancaman COVID-19 di mana mangsa banjir dari kawasan kluster COVID-19 yang ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS tidak dibenarkan pulang sehingga kediaman mereka disanitasi terlebih dahulu. Ini laporan dari Pasir Putih, katanya daripada Timbalan Ketua Jajahan Pasir Putih Kamarul Zaman Abdul Wahab, katanya peraturan itu dibuat sebagai langkah keselamatan dan pencegahan untuk memastikan penduduk benar-benar selamat apabila pulang ke rumah dan tidak dijangkiti wabak tersebut. Baik, itu melihat kepada isu banjir. Kalau kita lihat antara isu sebenarnya adalah melihat kepada monsun timur laut ini. Ya. Setiap tahun, hujung tahun memang akan melanda monsun timur laut ini, menyaksikan 3 buah negeri akan terjejas teruk akibat monsun ini, berlakunya banjir dan hujan lebat dan sebagainya, iaitu negeri Kelantan, negeri Terengganu dan juga negeri Pahang. Dan kali ini kita melihat kepada jumlah dari segi jumlah mangsa, nampaknya kadang ada naik, kadang ada turun. Ya. Ada juga pusat PPS terpaksa dibuka dan terpaksa ditutup, melibatkan kepada 3 negeri ini. Dan sebenarnya ada satu lagi negeri yang dilanda banjir pada ketika ini adalah di Perak, di mana Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri melaporkan banjir temenung di Kampung Matang Tengah Beriah dalam daerah Kerian menjadi punca mangsa masih berada di PPS di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak Bagan Serai setakat 4 petang. Dan itu antara melihat kepada 4 negeri sebenarnya yang terjejas pada ketika ini disebabkan oleh banjir ini, Naila. Ya, dan kita nak bawakan banyak lagi laporan selepas ini. Pastinya kita nak bercakap tentang politik di Perak. Itu juga menjadi tumpuan orang ramai, tapi kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, itu sedikit respon daripada pemimpin-pemimpin politik tanah air kita melihat kepada isu kemelut politik di negeri Perak. Dan kalau kita lihat semalam banyak juga tumpuan yang perlu kita tahu, dan kita nak recap semula antara perkembangan politik negeri Perak, di mana semalam satu sidang media telah pun dijalankan oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan beliau mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri Besar Perak menerusi satu sidang media semalam. Dan beliau berkata ia selepas beliau telah pun menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah untuk menyembahkan warkah peletakan jawatan tersebut. Dan katanya juga mungkin sebelum ini banyak media memberikan tumpuan kepada isu politik di negeri Perak ni dan banyak menanyakan adakah selepas ini apakah langkah susulan yang akan diambil oleh Bersatu dan sebagainya. Dan beliau juga telah pun memperincikan supaya tiada permusuhan antara parti-parti, terutamanya parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional dan sebagainya. Dan mungkin kita nak dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh beliau sempena ataupun ketika sidang media itu semalam. Alhamdulillah, pada jam 3 petang 5 Disember 2020, saya telah diperkenankan untuk menghadap
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurlah. Saya amat menjunjung kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan, dan di kesempatan berkenaan saya telah menyembahkan warkah perletakan jawatan saya sebagai Menteri Besar Perak Darul Rizwan dan seluruh ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan. Saya menyembahkan rasa penghormatan untuk berkhidmat di bawah naungan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. Jadi susulan itu, apa agaknya masa depan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun Peja yang banyak spekulasi menular di media sosial, lagi-lagi apabila dalam sidang media itu juga kedengaran beliau berkata jumpa di Seri Satria nanti. Itu ayat terakhir diungkap Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pada sidang media terakhir beliau sebagai MB Perak. Beliau dilihat berketawa kecil selepas mengungkapkan perkataan itu. Dan kalau anda tak tahu, Seri Satria merujuk kepada kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam masa yang sama, kita juga ada melaporkan ada kabar angin menyatakan Ahmad Faizal akan diberi jawatan dalam kabinet sebagai timbal balas terhadap apa yang berlaku di negeri itu. Kami laporkan daripada sumber, lebih daripada seorang menteri dari Parti Bersatu dipercayai bakal mengosongkan portfolio masing-masing dalam masa terdekat, yang kata sumber tersebut langkah itu dipercayai sebahagian daripada rombakan kabinet. Jadi kita lihat mungkin ini satu faktor kenapa kalau boleh saya bahasakan sebagai Peja begitu relax apabila menerima keputusan undi pada Jumaat hari itu. Dan mungkin juga kerusi bagi Timbalan Perdana Menteri yang sudah pun dikosongkan sejak daripada Mac yang lalu akan diisi oleh beliau, itu masih lagi menjadi tanda tanya kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga pengamal-pengamal dan juga ahli-ahli politik di negara ini. Apakah masa depan karier politik Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mungkin akan dibawa ke persekutuan ataupun tidak? Kita akan tunggu dan lihat perkembangannya nanti. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita boleh dari segi expect ataupun kita boleh jangkakan apa yang akan berlaku melihat kepada susulan daripada isu kemelut politik di Perak ini. Dan ini antara luahan dan juga kata daripada penganalisis ataupun pemerhati politik yang berpendapat salah satu sebab pengguguran itu adalah bagi memberi laluan kepada Adun Cendekiang, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu hilang kepercayaan sebagai Menteri Besar di Dewan Undangan Negeri. Dan katanya juga antara perkara yang boleh dijangkakan yang akan berlaku adalah melihat kepada beberapa situasi. Pertama adalah kita dapat saksikan juga sama ada UMNO akan bergabung dengan Bersatu dan juga akan bergabung dengan PAS sebagaimana pada masa kini ataupun status quo, di mana UMNO yang mempunyai kerusi terbanyak di Dewan Undangan Negeri, Dun Perak dijangka berperanan sebagai bid brother dalam situasi ini. Selepas mereka menolak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, adakah mereka mampu meyakinkan semula Bersatu untuk bersama mereka untuk membentuk kerajaan negeri ataupun tidak? Itu kita masih lagi menantikan. Dan situasi kedua adalah melihat kepada penggabungan ataupun coalition antara UMNO, DAP, PKR dan Amanah. Dan penjajaran ini dilihat sukar untuk direalisasikan, namun ia tidak mustahil untuk berlaku. Dan selama ini UMNO lantang menyorakan no DAP, no Anwar. Itu mesej daripada Anwar yang betul jelas sekali. Namun UMNO Perak bukan seperti UMNO Sabah katanya, yang mempunyai kuasa otonomi boleh membuat keputusan tanpa perlu keputusan dari UMNO Pusat. Dan ini situasi ketiga adalah sama ada penggabungan antara UMNO, PKR dan juga Amanah. Dan kita lihat UMNO sebelum ini tegas menyatakan no DAP, no Anwar, bukannya no PKR. Jadi mereka sebenarnya boleh bergabung dengan PKR ataupun juga Amanah. Itu merupakan antara apa yang dikatakan oleh ahli Dewan Negara, ataupun mungkin ini merupakan teori-teori lah daripada pengasis politik itu sendiri. Ya, dalam masa yang sama kita masih lagi menjangkakan, kita masih spekulasi saja apa yang berlaku, apa yang dijangka berlaku dalam pembentukan kerajaan ataupun gabungan baharu di Perak. Kita tak tahu lagi kerana kita tahu apapun UMNO mempunyai leverage di sini, mereka mempunyai kerusi yang banyak, tapi paling banyak majoriti kerusi dalam Dewan Undangan Negeri, tetapi dalam masa yang sama tidak cukup untuk mendapat majoriti lagi, masih lagi perlukan gabungan bersama dengan parti-parti lain. Jadi kita akan lihat
apa rundingan yang akan dijalankan dalam masa terdekat ini, tetapi apa yang diharapkan saya kira oleh orang ramai adalah satu strategi terbaik dapat dicapai antara kesemua pihak supaya tadbir urus kerajaan dapat diteruskan. Bajet negeri tidak dapat lagi dibahaskan di Dewan apabila usul undi percaya itu didahulukan pada Jumaat. Dan apa yang dikatakan semalam kita lihat dan dikongsikan oleh ahli Dewan Negara Perak Datuk Seri Anwar Zaini ketika berada di pekarangan Istana Kinta, katanya Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah menggesa parti politik di Perak untuk mencari formula terbaik dalam menyelesaikan krisis politik di negeri itu. Katanya bukan tanggungjawab Sultan Nazrin untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku. Kita lihat ini satu tindakan daripada Sultan Nazrin untuk step back, membiarkan kebijaksanaan ahli politik dan pemimpin di negeri itu untuk menyelesaikan kemelut politik yang berlaku ini. Dan pastinya apabila mereka diberikan mandat oleh rakyat, oleh penduduk di Perak, pastinya mereka perlu melaksanakan tanggungjawab mereka, mengenepikan kepentingan politik dan sama-sama capai kerjasama untuk memastikan tadbir urus kerajaan dapat diteruskan di tengah-tengah pandemik ini. Jadi kita akan terus ikuti perkembangannya sepanjang hari ini. Kita juga tahu dalam masa yang sama Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dijadual menghadap Sultan Perak di Istana Kinta juga jam 10 pagi Ahad hari ini. Jadi kami akan bawakan laporan liputan langsung bersama wartawan kami pada jam 10 pagi nanti, dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.